dan dia bercakap dalam satu bahasa yang macam bahasa orang lama yang kita tak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Nama aku Ray. Hari ni aku nak cerita kat korang kisah seram dari sekolah. Sebelum aku mulakan, jangan lupa tekan button like dan subscribe dekat bawah. So, jom kita start. Okey, cerita pertama ni datang daripada subscriber aku. Aku akan pakai nama samaran untuk diorang, iaitu Kamal, Faiz dan Adam. Ketiga-tiga pelajar ni adalah penduduk asrama di sekolah diorang. Dan time ni diorang baru form 3. Kamal dengan Faiz ni diorang satu bilik, tapi Adam ni adalah penduduk bilik sebelah. Kejadian ni jadi pada satu malam tu. Macam biasalah, siapa yang dah pernah duduk asrama, korang tahu macam mana jadual bila malam. Lepas je solat isyak, pelajar-pelajar asrama diarahkan untuk ke sesi prep. Dan sekolah diorang ni adakan sesi prep tu dekat Dewan Makan. Pada mulanya malam ni okey je, tak ada masalah. Time ni kan aku cakap tadi yang diorang form 3. Time tu masih ada lagi peperiksaan PMR. So Kamal dengan Faiz ni memang diorang pulun nak study. Sebab time tu memang dah dekat dah dengan PMR. Elok je habis prep, diorang pun terus masuk ke bilik. Diorang ni di antara yang terakhir yang keluar daripada Dewan Makan tu. Diorang ni duduk kat tingkat 3 tau. Dan asrama diorang tu ada 4 tingkat. Tingkat 4 adalah tingkat untuk form 4 dan form 5. Tingkat 3 adalah untuk form 3. Dan tingkat 1 adalah untuk form 1 dan form 2. Dan bawah sekali adalah bilik warden. Kamal ni dia bagi tahu kat aku yang jarak antara dom diorang dengan Dewan Makan dalam 80 meter. Habis je waktu prep, sampai-sampai je Kamal dengan Faiz ni masuk bilik, Kamal baru perasan yang dia tertinggal buku. So dia pun ajaklah Faiz untuk turun balik ambil buku tu. Tapi Faiz ni dah malas. Dia cakap esok je lah waktu prep kita ambil. Tapi disebabkan tertinggal tu adalah buku teks dan Kamal risau hilang. Dan kalau hilang of course lah kena ganti buku teks tu. So Kamal dengan Faiz ni terpaksalah turun juga ke Dewan Makan pada malam tersebut. Sampai-sampai je kat Dewan Makan, memang diorang nampak lah yang Dewan Makan tu dah kosong. Tak ada orang pun dalam tu. Dan keadaan kat situ gelap. Hanya lampu koridor je yang menyala. Oh lupa, Kamal ni antara orang yang pegang kunci Dewan Prep. So dia bolehlah masuk dan keluar ikut sesuka hati dia. So, sampai-sampai dekat sana, dia pun buka lah pintu dan dia masuk. Dalam keadaan yang gelap tu, Kamal ni, dia mencari-cari mana suis lampu. Lepas dia jumpa, so dia buka lampu tu dan bilik tu slowly terang. Lampu pendaflor ni kan dia taklah buka terus. Dia akan ambil masa untuk menyala. Sambil tunggu lampu tu menyala, Kamal ni dah bergerak dah pergi ke kerusi yang dia duduk tadi. Sebab dalam keadaan yang sama-sama tu, Kamal dah nampak dah buku dia atas meja. Si Faiz ni pula di standby dekat pintu Dewan Makan. Lepas je lampu betul-betul dah menyala dan Dewan Makan tu disinari oleh cahaya lampu, Kamal dan Faiz sangat-sangat terkejut. Sebab tiba-tiba dalam Dewan Makan tu ada seorang lagi pelajar. Dan pelajar tu adalah Adam. Kamal dan Faiz ni dia nampak Adam ni tengah baca buku. Keadaan Adam ni dia menunduk membaca buku yang ada dekat atas meja. Tetapi bagi Kamal dengan Faiz, perkara tu agak normal. Sebab Adam ni dikenali sebagai pelajar yang pendiam dan suka menyendiri. Dia banyak habis masa dengan membaca dan duduk seorang-seorang. So Kamal dengan Faiz ni tak heran sangat yang tiba-tiba dia ada membaca dalam Dewan Makan. Kamal ni pun dia tegurlah si Adam. Dia tanya, Adam, kau baca dalam gelap-gelap ke? Adam ni dia tak jawab apa. Dia hanya menganggukkan kepala dia. Si Kamal ni pun dia sembang-sembang basi je dengan Adam sebenarnya. Dia tak ambil peduli sangat pun. So dia pun ambil buku dia dan bergerak balik untuk keluar daripada Dewan Makan. Sebelum dia keluar, dia tanya Adam nak biarkan lampu tu menyala ataupun dia tutup. Tapi Adam masih lagi senyap dan dia hanya beri isyarat
angguk untuk bersetuju menutup lampu di dalam Dewan Makan. Kamal dengan Faiz ni time tu pun diorang masih lagi tak endahkan apa yang Adam ni buat. So diorang tutup lampu and diorang tutuplah pintu Dewan Makan. Tapi si Kamal ni taklah kunci pintu Dewan Makan tu sebab Adam ada kat dalam. Tapi guys, yang peliknya sewaktu perjalanan Adam dan Faiz naik tangga, diorang terserempak dengan Adam. Jadi Kamal dan Faiz ni terus terkejut. Kamal terus tanya Adam, "Bukankah kau dekat Dewan Makan tengah baca buku? Macam mana kau boleh ada kat tangga ni?" Sebab time ni Adam ni daripada atas dia nak turun ke bawah. Adam pun dia cakap dekat Kamal. Adam ni dia bagi tahu kat Kamal yang malam tersebut dia tak ada turun pun ke Dewan Makan sebab malam tu rupanya cikgu kelas dia buat tuition. Dan Adam ni baru balik daripada kelas tuition tu dan nak turun untuk basuh baju. Kamal dengan Faiz ni dia terkejut dan diorang confused tau dengan apa yang jadi. Sebab bukan seorang tapi dua orang yang nampak Adam dalam Dewan Makan. Dan Adam tengah baca buku. Tapi tiba-tiba bila diorang naik atas, diorang nampak kawan diorang sendiri, Adam, tengah turun tangga. Jadi, siapa yang diorang nampak dalam Dewan Makan pada malam tersebut? Sekarang, kita akan bergerak ke cerita yang kedua. Cerita ni pun dikongsikan oleh subscriber aku bagikan nama samaran untuk subscriber aku ni Ali. Dan kejadian ni terjadi sewaktu Ali berumur 12 tahun. Time tu Ali dan kawan-kawan dia baru habis UPSR. So sekolah Ali ni diorang macam nak adakan satu event untuk semua pelajar bergembira sebab time tu syllabus dah habis. So cikgu-cikgu ni diorang adakan satu event camping. Camping tu tak jauh pun, diorang camping dekat sekolah tu juga. So cikgu-cikgu ni diorang rancang lah nak ada jungle trekking, nak ada barbecue kan, nak main ada misteri kotak beracun apa semua. Kira memang waktu ni diorang nak have fun setelah setahun belajar dan stres. Dan kiranya event camping ni macam majlis perpisahan lah untuk darjah 6 yang akan tinggalkan sekolah tu nanti. Sekolah Ali ni dia sekolah pendalaman tau, ataupun sekolah kampung. Dan Ali ni cerita yang jalan nak masuk ke sekolah dia, kiri dan kanan adalah hutan. Dan kawasan sekolah dia hanya ada sebuah sekolah dan ada 3 buah rumah je area situ. Dan sekolah dia ni sebabkan sekolah kampung agak kecil lah dan setiap kelas hanya ada satu. Hanya budak-budak kampung Ali je yang sekolah dekat situ. Okey, berbalik pada event camping. Event tu cikgu adakan hari Sabtu dan Ahad, 2 hari 1 malam. Hari pertama tu pada siang harinya okey je, tak ada masalah. Pagi tu mak ayah hantar anak-anak diorang yang join camping tu dan para pelajar pun teruslah set up kemah diorang dan duduk dalam kemah diorang. Diorang ni camping dekat satu kawasan tau, dan kawasan tu adalah gelanggang takraw. Pada hari Sabtu tu, cikgu diorang dah plan untuk main sukaneka, jungle trekking dan juga pada malam tu, diorang nak buat barbecue. Disebabkan sekolah diorang ni kecil, so hubungan antara cikgu dan anak murid tu sangat-sangat rapat. Waktu malam barbecue tu, diorang main satu game. Diorang main kotak beracun. Okey, untuk siapa yang tak tahu, kotak beracun ni korang akan buat bulat dan korang akan pegang satu kotak. Dalam kotak tu ada kertas tau. Dalam kertas tu ada tulis hukuman-hukuman yang korang akan kena. Dan kotak tu harus dijalankan dalam bulatan tersebut sambil lagu dimainkan. Bila lagu dah berhenti, orang yang pegang kotak tu kena cabut satu kertas dan tengok apa hukuman yang dia kena. Dan orang tu akan tersingkir. Dan lepas 10 ke 15 minit lah diorang main ni, circle tu makin kecil dan ramai dah lah pelajar yang dah keluar daripada bulatan tersebut. Waktu tengah main kotak beracun ni, Ali ni dia terpandang ke atas dan Ali ternampak ada satu lembaga putih yang terbang daripada satu pokok ke arah bilik darjah. Kedudukan bilik darjah tu adalah
sebelah je daripada tapak perkemahan diorang. Dan selang 10 ke 15 minit lepas tu, tiba-tiba ada suara perempuan menjerit. Dan suara tu datang daripada arah bilik darjah. Semua para pelajar terkejut dan juga cikgu. Kiranya semua tergamam time tu dan masing-masing saling pandang satu sama lain. Dalam keadaan yang senyap sunyi tu, datang seorang ustazah. Ustazah ni dia datang daripada arah bilik darjah. Dia bergegas kepada seorang cikgu. Ustazah ni dia bisik something dekat cikgu tu. Biak wajah muka cikgu tu terus berubah. Dan cikgu tu kemudiannya mengarahkan kepada semua pelajar untuk masuk ke kemah masing-masing dan jangan keluar daripada kemah walaupun apa yang terjadi. Jadi para murid time tu semua dah takut dan diorang bergerak masuk ke kemah diorang dengan tak cakap satu apa. Ali ni pun masuk ke kemah dengan 2 orang kawan dia lagi. Diorang terus tutup zip kemah tu dan duduk dalam keadaan yang takut. Dan semasa diorang menunggu untuk arahan yang seterusnya, diorang keep dengar yang ada suara pelajar perempuan yang menjerit. Jadi sahlah pada malam tu ada seorang pelajar perempuan yang sudah kerasukan. Korang bayangkan dalam sejam selepas tu baru suara tu hilang dan keadaan jadi senyap sunyi. Ali dan kawan-kawan dia dengar macam ada orang kat luar kemah diorang. So diorang pun buka lah zip kemah tu untuk tengok siapa. Rupanya itu adalah sekumpulan cikgu. Cikgu-cikgu ni diorang pegang satu tali. Tali tu diorang ikat dan buat macam pagar di sekeliling semua kemah murid-murid. Dan ada seorang Pak Gad yang macam tengah membaca sesuatu ayat sambil mengikut cikgu tu membuat pagar dengan tali tersebut. Selepas selesai, cikgu tu buat pagar di sekitar kawasan perkemahan dan cikgu tu membuat satu pengumuman. Para pelajar dilarang untuk keluar daripada kawasan yang telah diikat tali. Dan sekiranya mana-mana pelajar yang perlu pergi ke tandas ataupun ke mana saja pun, diorang wajib bagi tahu cikgu dulu. Dan ada beberapa pelajar yang diarahkan untuk tidur di dalam bilik darjah. Ali dengan kawan-kawan ini tak tahu apa tau, dan mostly para pelajar lelaki tak tahu apa yang jadi. So malam tu pun diorang cuba untuk tidur walaupun dalam keadaan yang takut. Keesokan paginya, cikgu terus bubarkan perkemahan tu dan arahkan para pelajar untuk pulang ke rumah. Dan Ali dan kawan-kawan dia tanya dekat Pak Gad yang diorang nampak semalam. Pak Gad tu pun ceritalah hal sebenar yang terjadi pada malam tadi. Pada malam tersebut, ada seorang pelajar yang bernama Ika. Ika ni dia dah tersingkir daripada permainan kotak beracun. Jadi, Ika ni dia ajak kawan dia yang bernama Anis untuk pergi ke tandas. Tapi, diorang tak pergi tandas yang dekat dengan tapak perkemahan tu. Sebab Ika ni dia tak rasa selesa dan takut ada para pelajar lelaki yang mengintai. So, Ika dan Anis ni ambil keputusan untuk pergi ke tandas guru. Tandas guru tu terletak agak jauh daripada tapak perkemahan. Jadi, diorang rasa tandas tu selamat. Dan kedudukan tandas ni, di belakang tandas guru tu ada padang sukan. Kira padang bola sekolah tu lah. Dan sebelah depan padang tu adalah ladang kelapa sawit. Dalam perjalanan diorang untuk pergi ke tandas tu, diorang akan lalu kawasan bilik darjah. Elok je nak sampai dekat tandas tu, Ika ni tiba-tiba menjerit. Anis ni dia tak nampak apa dan dia tak tahu apa. Dan dia pelik, kenapa Ika ni tiba-tiba menjerit? Jadi Ika ni tanya, "Weh, kau nampak apa? Kau nampak apa?" Ika ni dia menjerit dan dia menangis dan tangan dia tunjuk ke arah padang belakang tandas guru tu. Dan kebetulan ada ustazah yang ada dalam tandas guru tu. Dia pun keluar dan pergi ke arah Ika. Anis dengan ustazah ni cuba untuk tenangkan Ika ni, tapi Ika ni tetap dia menjerit dan dia menangis. Jadi ustazah ni terus bawa Ika ni masuk ke dalam bilik darjah. Dan bilik darjah tu dijadikan tempat tidur untuk guru-guru wanita. Sementara cikgu-cikgu perempuan yang lain uruskan Ika, ustazah tersebut pergi jumpa dengan cikgu yang ada dekat tapak perkemahan dan dia bagi tahu yang Ika dah kena rasuk.
Malam tu keadaan agak kelam kabut sebab sekolah tu jauh daripada kawasan orang duduk dan tak ada siapa-siapa yang boleh tolong. Alhamdulillah, selamatlah Pak Gad sekolah yang bertugas pada malam tu, dia ada ilmu perubatan. Jadi dia bantu ustazah dan cikgu-cikgu untuk merawat Ika. Pak Gad tu dia baca ayat kursi dan dia meruqyahkan Ika. Time ni Ika menjerit-jerit kesakitan dan dia bercakap dalam satu bahasa yang macam bahasa orang lama yang kita tak faham. Bila Pak Gad tu paksa untuk benda dalam badan Ika tu keluar, barulah dia bercakap dalam bahasa Melayu. Dan dia cakap, Aku tak nak keluar. Pak Gad tu cerita yang malam tu Ika ni dia macam ada kekuatan yang luar biasa sebab dekat 5-6 orang cikgu yang pegang Ika, tapi cikgu tu sangat-sangat struggle untuk buat Ika ni diam sebab dia macam sangat kuat. Anis ni yang jadi kawan baik Ika nampak semua benda ni depan mata dia, tapi Anis ni tak mampu nak cakap apa. Dia hanya mampu menangis tengok kawan dia yang macam tu. Dan Pak Gad ni tanya siapa entiti yang dalam badan Ika. Entiti tu jawab dia adalah askar Jepun. Setelah beberapa puluhan minit, barulah Pak Gad dapat halau entiti yang berada dalam badan Ika. Dan Ika dihantar pulang pada malam itu juga. Dan Pak Gad itulah yang bersama-sama dengan cikgu pagar tapak kawasan perkhemahan. Sebab Pak Gad tu cakap bahaya untuk kita keluar daripada kawasan ni pada malam ni. Sebab Pak Gad tu takut entiti tersebut merasuk salah seorang murid yang lain. Dan rupanya korang nak tahu tak apa yang Ika nampak? Masa on the way Ika dengan Anis ni nak pergi masuk ke tandas, kan dekat belakang tandas guru tu aku cakap ada padang kan. Ika nampak ada sekumpulan askar Jepun tengah berkawat. Dan askar-askar Jepun tu tak ada kepala. Yang buatkan Ika menjerit adalah salah seorang daripada askar Jepun tu nampak Ika dan dia berlari ke arah Ika. Sebab tu Ika tutup mata dan menjerit. Sebab Ika takut nak buka mata sebab dia tahu kalau dia buka mata dia akan nampak hantu askar Jepun yang tak berkepala tu. Lepas kejadian ni, rupanya barulah orang kampung bagi tahu tapak sekolah tu adalah bekas markas tentera Jepun. Dan dekat padang sekolah tu adalah tempat terakhir askar-askar Jepun berkumpul. Dan Jeneral tentera Jepun masa tu memancung semua kepala askar-askar yang ada. Sebab time tu adalah masa kekalahan tentera Jepun. Dan kalau korang pergi dekat sekolah ni, dekat atas kantin sekolah tu ada bekas tandas tentera Jepun. Dan Ali ada bagi aku gambar sekolah tu, tapi aku tak boleh share dekat sini. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir sekolah tu buat perkhemahan. So, itu je 2 kisah seram sekolah yang aku share hari ni. Terima kasih dah tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like dengan subscribe dekat bawah. Kalau korang ada cerita-cerita hantu yang menarik, cerita seram yang nak aku sampaikan, korang boleh hantarkan dekat email aku kat bawah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.